Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? Atamanna lakum fi sihatin jayyidatin wal afiyah. Saya harap awak semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi bahasa Arab tahun 3. Jadi sebelum saya mulakan pembelajaran, saya nak kita semua bersama-sama membaca doa belajar. Okey? Okey, tanda tangan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Jadi sekarang Ustazah nak kamu keluarkan buku teks bahasa Arab tahun 3. Ni. Ini semua dah dapat. Saya rasa semua dah dapat buku teks bahasa Arab. Jadi kamu boleh keluarkan buku bahasa Arab tahun 3. Baik, sebelum saya teruskan pembelajaran kita pada minggu ini, saya nak buat revision sikit apa yang kita dah belajar minggu lepas. Okay? Minggu lepas, kita ada belajar tentang cara memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Betul? Kita ada belajar cara memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Yang saya ada bagi contoh kat sini, ismi. Ismi yang bermaksud nama saya. Okay? Contohlah kan. Okay, contoh nama kamu Maryam. Jadi bila kamu nak memperkenalkan diri tu, kamu cakap Ismi Maryam. Nama saya Maryam. Ataupun nama dia Yusuf. Jadi kamu cakap Ismi Yusuf. Nama saya Yusuf. Ataupun nama dia Muhammad. Jadi kamu cakap Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Ataupun Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Okey. Baik. Kita ada belajar tentang ismi, cara perkenalkan diri dalam bahasa Arab, dan ada juga kita belajar tentang objek-objek ataupun perkara-perkara yang terdapat di sekitar kelas ataupun sekitar sekolah. Saya ada senaraikan, kita ada sama-sama senaraikan meja dalam bahasa Arab, maktabun, ataupun kursiyun, kerusi, ataupun faslun, kelas, ataupun mal'abun, padang. Okey? Dan kita ada senaraikan apa lagi? Madrasatun, sekolah. Kita ada senaraikan apa lagi? Qalamun, pen. Mimsahatun, pemadam. Misfaratun, pembaris. Dan saya ada nampaklah ada beberapa orang di kalangan kamu ada hantar tugasan kat saya yang saya minta senaraikan 10 objek ataupun perkara yang terdapat di sekitar sekolah bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ada yang hantar dan saya dah check. Okey. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kita nak teruskan dengan pembelajaran dengan menggunakan buku teks. Jadi saya nak awak keluarkan buku teks. Okey. Dan awak buka muka surat 2. Keluarkan buku teks, buka muka surat 2. Okey, baik. Kalau awak perasan dekat muka surat 2 di bahagian tengah tu, awak ada nampak huruf kha. Okey, awak nampak huruf kha. Baik, dalam bahasa Arab, kita ada huruf dan kita ada baris. Baris tu fungsi dia apa? Baris tu fungsi dia adalah untuk membunyikan huruf. Okey, baris fungsi dia adalah untuk membunyikan huruf. Okey, kat sini saya ada bagi 3 baris utama yang terdapat di dalam bahasa Arab. Yang pertama, baris fathah. Baris fathah ni macam mana? Dia adalah satu garisan pendek yang terletak di atas huruf. Yang kedua, baris kasrah.
Baris kasrah ni adalah satu garisan pendek yang terletak di bawah huruf. Yang ketiga, baris dhammah. Baris dhammah ni pula, dia ibarat dia tulisan dia macam huruf waw kecil dan dia terletak di atas huruf. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh yang pertama kat sini ada huruf kha dan diletakkan baris fathah. Jadi bunyi dia adalah kha. Yang kedua, ada huruf kha dan juga baris kasrah. Jadi bunyi dia khi. Okey, khi. Yang ketiga, ada huruf kha dengan baris dhammah. Jadi bunyi dia khu. Okey, macam mana nak sebut yang ada baris fathah? Kha. Ada baris kasrah, khi. Ada baris dhammah, khu. Okey. Tips dia adalah bila baris fathah, awak kena buka mulut. Awak kena buka mulut. Contoh macam kha, a, ba, ta, ta. Buka. Mulut awak tu buka. Tapi kalau kasrah, awak macam senyum. Okey? Mulut awak senyum. Khi, i, bi, ti, ki, li. Senyum. Okey? Tapi kalau dhammah, mulut awak muncung. Khu, u, bu, tu, lu. Okey? Muncung. Kalau fathah, buka. Kalau fathah, buka. Kalau kasrah, senyum. Kasrah, senyum. Dhammah, muncung. Dhammah, muncung. Okey? Jadi dekat dalam bahasa Arab kita ada 3 baris. Fathah, kasrah, dhammah. Kha, khi, khu. Okey, kita tengok contoh. Tengok contoh dekat dalam buku teks. Okey, awak ada nampak dekat situ ada perkataan khashabun. Khashabun. Okey, ini adalah contoh bagi huruf kha yang berbaris fathah. Okey, ikut saya baca. Kha, khashabun. Kha, khashabun. Kha, khashabun. Okey. Contoh yang kedua adalah untuk huruf kha yang berbaris kasrah. Okey, ikut saya baca. Khi, khimarun. Khi, khimarun. Khi, khimarun. Okey. Ini adalah untuk contoh yang berbaris kasrah. Seterusnya, contoh untuk kha yang berbaris dhammah. Khu, khurujun. Khu, khurujun. Khu, khurujun. Okey, kat sini ada contoh bagi kha yang berbaris atas dan kha yang berbaris bawah dan juga kha yang berbaris depan. Okey, ikut lagi sekali saya baca. Kha, khashabun. Kha, khashabun. Okey, yang kedua. Khi, khimarun. Khi, khimarun. Okey, yang ketiga. Khu, khurujun. Khu, khurujun. Okey. Kalau awak perasan dekat sini, dalam setiap perkataan dia ada huruf yang berada di awal perkataan, ada huruf yang berada di tengah perkataan dan ada juga huruf yang berada di akhir perkataan. Okey, macam tu juga dengan kha. Kha boleh jadi terletaknya di awal perkataan ataupun di tengah perkataan ataupun di hujung perkataan. Okey, macam mana contoh dia? Contoh dia macam ni. Yang pertama, untuk huruf kha yang terletak di awal perkataan. Okey. Contoh perkataan dia yang dia bagi kat sini, kharufun. Kha, kharufun. Okey. Kha, kharufun. Saya nak awak perhatikan cara tulisan dia, okey? Okey, ini pula adalah kha yang terletak di tengah perkataan. Tengok sebelum dia ada huruf nun. Selepas dia ada huruf ya. Jadi dia terletak di tengah-tengah, di antara nun dan ya.
Okey, dia letak di tengah-tengah di antara nun dan ya. Okey. Jadi, contoh yang dia bagi kat sini adalah nakhilun. Nakhilun. Okey, contoh yang ketiga pula adalah huruf kha yang terletak di akhir perkataan. Okey, awak tengok dia letak di akhir perkataan. Sebelum dia ada huruf ba, selepas dia tak ada huruf. Okey, sebelum dia ada huruf ba, selepas dia tak ada huruf. Jadi dia adalah yang terakhir. Okey. Jadi contoh kat sini dia bagi matbakhun. Matbakhun. Okey, matbakhun. Okey, baik. Saya nak awak perhatikan cara tulisan dia. Contoh dekat sini kha yang terletak di awal perkataan. Tulisan dia macam ni. Ada titik atas. Okey. Tulisan dia macam ni. Okay, ada bukit dulu, turun ke bawah, lepas tu tarik ke kiri. Ada bukit turun ke bawah, belok ke kiri. Dan ada titik di belah atas. Okey, itu cara untuk tulis kha apabila berada di awal perkataan. Tetapi kalau huruf kha yang terletak di tengah perkataan, dia ada sambungan daripada huruf sebelum dia. Okey, sambungan begini. Lepas tu kita buat huruf kha. Okey. Dia ada sambungan maafkan saya, dia ada sambungan untuk huruf sebelum kha dan baru kita tulis kha. Macam ni. Okey. Okay, macam ni. Dia ada sambungan di sebelum huruf kha tu sebab sebelum dia ada huruf nun kan. Dia ada sambungan untuk huruf sebelum kha dan selepas tu kita sambung untuk tulis kha. Okay, macam mana pula kalau dia berada di hujung perkataan? Macam tu juga, dia mula-mula dia ada sambungan untuk huruf sebelum kha. Buat dulu sambungan tu dan kita buat huruf kha seperti biasa. Okey. Okey. Boleh. Untuk kha yang berada di hujung, bentuk dia adalah seperti kha biasa. Cuma dia ada sambungan untuk huruf sebelumnya. Dan untuk kha yang berada di awal perkataan dan di tengah perkataan, bentuk dia sama. Cuma beza dia apa? Beza dia yang berada di tengah perkataan ni, dia ada sambungan dengan huruf sebelumnya. Itu sahaja. Okey? Okey, baik. Sekarang kita ulang semula contoh-contoh yang diberi beserta dengan maksud dalam bahasa Melayu. Okey. Yang pertama, khashabun kayu. Khashabun kayu. Khashabun kayu. Saya nak awak ikut sama-sama ya. Okey, yang kedua, khimarun tudung. Khimarun tudung. Khimarun tudung. Okey, yang ketiga, khurujun keluar. Khurujun keluar. Khurujun keluar. Okay. Yang keempat, kharufun kambing biri-biri. Kharufun kambing biri-biri. Kharufun kambing biri-biri. Okay. Yang kelima, nakhilun pokok tamar. Nakhilun pokok tamar. Nakhilun pokok tamar. Okey. Yang keenam, matbakhun dapur. Matbakhun dapur. Matbakhun dapur. Okey. Sekarang kita teruskan lagi dengan pembelajaran yang seterusnya. Okey, tadi Ustazah ada bagi tahu dalam bahasa Arab kita ada 3 baris utama. Fathah, kasrah, dhammah.
Okey. Sekarang ni Ustazah ada buat. Apa jadi pula kalau dia ada tambah huruf mat? Apa jadi kalau dia tambah huruf mat? Dia akan jadi panjang bacaan dia. Dia akan jadi panjang bacaan dia. Contoh dekat sini, huruf fathah bila digabung dengan huruf mat alif, dia akan jadi panjang 2 harakat. Ataupun kasrah ditambah dengan huruf mat ya, dia akan jadi panjang 2 harakat. Ataupun apabila baris dhammah digabungkan dengan huruf mat waw, juga akan dibaca dengan bacaan panjang. Okey, contoh dekat sini. Okey, contoh kat sini ada huruf kha ditambah dengan huruf mat alif. Jadi kena baca kha. Kha. Kalau tak ada huruf alif, awak baca kha. Tak ada huruf alif, awak baca kha. Tapi kalau ada huruf mat, dia akan jadi panjang sedikit. Jadi kha. Okey? Yang kedua pula, huruf kasrah, kha berbaris kasrah, digabungkan dengan huruf ya. Dia akan jadi panjang. Okey, bacaan dia adalah khi. Okey? Khi. Okey. Yang seterusnya, baris dhammah dan digabungkan dengan huruf mat waw. Jadi bacaan dia adalah khu. Okey? Khu. Okey. Ini semua adalah contoh bagi huruf yang digabungkan dengan huruf mat. Jadi ketiga-tiga huruf ni dibaca dengan bacaan yang panjang. Contoh yang pertama, kha. Yang kedua, khi. Yang ketiga, khu. Okey. Nak dibandingkan dengan kalau tak ada alif yang kita belajar mula-mula tadi, tak ada huruf mat kita belajar mula-mula tadi, macam mana? Dia pendek kan? Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Okey? Tapi sekarang ni kita ada huruf mat, jadi dia baca panjang sikit. Kha, khi, khu. Okey? Okey. Jadi lepas ni kalau awak ada jumpa huruf mat yang mana huruf mat fathah, maafkan saya, huruf mat alif yang sebelum dia fathah, awak baca panjang. Huruf mat ya sebelum dia kasrah, baca panjang juga. Huruf mat waw sebelum dia dhammah, baca panjang juga. Okey. Okey, kita tengok contoh yang dibagi kat dalam buku teks. Okey, kat sini ada huruf kha berbaris fathah dan selepas dia ada huruf mat alif. Okey, jadi bacaan dia kha. Okey, kemudian tingkat yang kedua aiskrim ni, dia ada huruf ta berbaris fathah. Ta. Kha, ta. Kha, ta. Okey. Jadi kat sini pula ada huruf mim berbaris tanwin dhammah. Jadi bunyi dia mun. Kha, ta, mun. Kha, ta, mun. Kha, ta, mun. Okey, ini contoh perkataan apabila ini contoh apabila ketiga-tiga huruf ni digabungkan membentuk satu perkataan. Okey, jadi bunyi dia adalah kha, ta, mun. Kha, ta, mun. Okey, kha, ta, mun ni apa? Cincin. Okey, seterusnya pula kat sini. Ada ra berbaris fathah. Jadi bunyi dia ra. Ra berbaris fathah, ra. Okey, yang kat sini pula ada huruf kha berbaris kasrah, selepas dia ada ya. Jadi kena baca panjang. Jadi bunyi dia khi. Khi. Okey, jadi ra, khi. Okey, yang ketiga pula ada huruf sad berbaris tanwin dhammah. Jadi bunyi dia sun. Ra, khi, sun. Ra, khi, sun. Okey, tengok kat sini perkataan yang dah ditulis secara lengkap. Rakhisun. Okey. Rakhisun. Rakhisun maksudnya apa? Murah.
Okey, contoh yang ketiga dia bagi huruf sad berbaris dhammah, bunyi dia su. Kemudian yang ketiga ada huruf kha berbaris dhammah dan selepas dia ada mad waw. Okay, jadi panjang kan? Okay, jadi bunyi dia khu. Okey. Okey, kemudian kat sini ada ra berbaris tanwin dhammah. Jadi bunyi dia run. Suhurun. Okey. Suhurun. Okey, kat sini ada perkataan yang ditulis dengan lengkap. Suhurun. Okey. Okey, kat sini ada suhurun. Okey, suhurun ni maksudnya apa? Suhurun ni maksud dia batu. Okey, kita ulang lagi semula. Yang pertama, khatamun. 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 Okey, yang kedua, rakhisun. Rakhisun. Okey, yang ketiga, suhurun. Suhurun. Okey. Jadi ketiga-tiga contoh yang diberi ini adalah contoh yang mempunyai huruf mad dan akan dibaca dengan bacaan yang panjang. Okey, contoh yang pertama kita ulang sama-sama. Saya baca, awak ikut. Khatamun, cincin. Khatamun, cincin. Khatamun, cincin. Okey, contoh yang kedua. Rakhisun, murah. Rakhisun, murah. Rakhisun, murah. Okey. Yang ketiga, suhurun, batu. Suhurun, batu. Suhurun, batu. Okey? Okey. Jadi, untuk hari ini awak dah belajar dalam bahasa Arab, kita ada 3 baris utama, fathah, kasrah dan dhammah. Awak juga tahu cara penulisan kha apabila berada di awal perkataan, di tengah perkataan dan juga di akhir perkataan. Dan awak juga tahu macam mana cara bacaan kalau baris fathah digabungkan dengan huruf mad alif, baris kasrah digabungkan dengan huruf mad ya, dan baris dhammah digabungkan dengan huruf mad waw. Okey? Okey. Jadi sekarang Ustazah nak kamu semua buka buku aktiviti yang ni. Yang ni. Okey. Awak buat latihan pada muka surat tamhid. Yang mana muka surat tamhid ni dia ada garis putus-putus untuk setiap huruf hijaiyah ni. Jadi saya nak awak sambung. Okey. Sambung daripada huruf alif yang berbaris fathah ni A sampailah huruf ya yang berbaris fathah ya. Okey, awak sambung semua huruf, lengkapkan. Kemudian buat muka surat 2. Okey. Buat muka surat 2. Kat sini ada huruf yang bergaris putus, huruf kha, baris fathah, kasrah dan juga dhammah. Awak buat lengkapkan. Kemudian awak tulis yang dekat bawah ni. Okey. Lengkapkan yang atas ni. Garis putus dia lengkapkan. Kemudian awak tulis sendiri di 2 tempat kosong yang disediakan ni. Okey. Okey, kemudian dekat bawah ni pula ada garis putus juga. Awak lengkapkan. Kemudian awak tulis semua yang dekat sini perkataan yang sudah lengkap. Okey, contoh dia kat sini ada huruf kha di awal perkataan. Kemudian ada sya, kemudian ada bun. Okey, jadi bila dah lengkap, dia akan jadi huruf okey. Nanti awak tulislah cantik-cantik. Ni saya buat guna laptop. Jadi tulisan dia lain sikit. Okey. Okey, nanti awak buat betul-betul. Okey, jadi macam ni contoh dia. Okey.
Okey, ini ada huruf kha yang di awal perkataan. Kemudian awak sambung dari putus-putus je, awak tulis perkataan yang dah lengkap kat sini. Awak buat juga untuk yang bawah ni, khimarun dan juga khurujun. Tulis kat sini. Okey, yang ini pun sama. Awak tulis perkataan yang lengkap dekat sini. Okey. Yang seterusnya, buat juga muka surat 3. Okey, buat muka surat 3. Kat sini ada huruf kha. Kha berbaris fathah yang selepas dia ada huruf mad alif. Kat sini, awak tulis kat sini. Isi tempat kosong. Macam tu juga dengan yang ni. Macam tu juga dengan ini. Okey. Kemudian dah lengkap, awak tulis perkataan yang dah lengkap dekat sini. Kat dua ni. Ini untuk kha. Yang ni untuk khi. Ini untuk khu. Okey. Tulis perkataan yang dah lengkap. Macam ni. Okey, yang dah lengkap. Okey. Kemudian buat juga untuk yang ini. Ada huruf kha. Isi tempat kosong kat sini. Kemudian buat perkataan yang dah lengkap. Khalidun contoh Okey, yang ni khi. Tulis kat sini. Kemudian tulis perkataan yang dah lengkap. Khiyarun. Okey. Kemudian kat sini khu. Tulis kat sini. Kemudian lengkapkan kat sini. Dukhulun. Okey, contoh contoh. Okey, boleh? Okey, jadi sesiapa yang dah siap tugasan yang saya beri ni, nanti boleh hantar dekat dalam grup Bahasa Arab tahun 3. Hantar dekat situ, nanti saya semak. Okey? Kalau nak lagi mudah, awak compile kan ke semua, nanti kan awak dah siap, awak ambil gambar kan. Okey, awak compile kan, letak dalam satu file, hantar kat dalam grup. Tapi kalau tak compile kan pun tak apa, hantar je kat situ, nanti saya tengok. Okey? Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya harap awak dapat faham apa yang saya cuba nak sampaikan. Kalau rasa tak jelas, awak boleh ulang balik video ni, awak tengok lagi semula sampai faham. Tapi kalau rasa tak boleh juga nak faham, tak apa, boleh PM saya secara personal dan tanya. Okey? Yang kedua, saya harap awak dapat siapkan tugasan yang saya beri ni. Okay, walaupun kita tak buka sekolah lagi, tapi saya harap awak boleh siapkan tugasan yang saya beri supaya ini sebagai langkah sebagai aktiviti pengukuhan, supaya awak lagi faham, awak lagi tahu macam mana nak menulis, kita boleh praktis macam mana nak menulis. Okay? Okay, yang ketiga, peringatan sebelum awak menulis bahasa Arab, awak kena mulakan tulisan daripada kanan. Awak kena mulakan tulisan daripada kanan. Okey, bahasa Arab mula tulisan daripada kanan. Okey, baik. Okay, baik. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.